Okey, untuk pengenalan, ekonomi kesihatan adalah bidang ekonomi yang mempelajari isu-isu kecakapan, keberkesanan, nilai dan tingkah laku dalam pengeluaran dan penggunaan produk dan penjagaan kesihatan. Di Malaysia, fokus ekonomi kesihatan termasuk pembiayaan sistem penjagaan kesihatan, keberkesanan program kesihatan awam, akses kepada penjagaan kesihatan dan ketidaksamarataan kesihatan antara kelompok pendapatan dan lokasi geografi yang berbeza. Kajian dalam bidang ekonomi kesihatan membantu pembuat dasar merangka polisi baru bagi menambah baik sistem kesihatan kebangsaan. Menurut Pertubuhan Kesihatan Sedunia, pandemik ialah penyakit berjangkit yang mudah menyebar dan sekaligus dapat mempengaruhi populasi manusia, haiwan, kesihatan dan ekonomi sosial. Penyakit berjangkit berlaku disebabkan oleh jangkitan patogen seperti virus, bakteria atau parasit. Sebagai contoh, COVID-19 ialah penyakit yang baru muncul tetapi ia berjaya merebak ke seluruh dunia dan meninggalkan kesan besar kepada semua orang. Antara penyakit berjangkit yang pernah melanda dunia dan Malaysia juga tidak terkecuali seperti Zika, sesama burung dan denggi. Pandemik COVID-19 pertama kali dikesan di Wuhan, China. Coronavirus ialah virus yang dapat menyebar melalui titisan air dari bersin atau batuk orang yang telah dijangkiti. Gejala yang dihadapi oleh kebanyakan pesakit COVID-19 adalah seperti demam, batuk dan sesak napas. Pada 30 Januari 2020, Pertubuhan Kesihatan Sedunia mengisytiharkan pandemik COVID-19 sebagai kecemasan kesihatan global. Di Malaysia sehingga 9 Disember 2023, penyakit ini telah merebak dengan cepat dan telah menyebabkan 36,387 kematian. Cabaran yang dihadapi oleh institusi keluarga semasa pandemik COVID-19 termasuklah menghadapi keletihan akibat tekanan hidup semasa COVID-19. Salah satunya disebabkan oleh kehilangan pendapatan. Di Malaysia, Institusi Penyelidikan Ekonomi Malaysia menganggarkan 2.4 juta pekerja kehilangan pekerjaan mereka. 67% daripadanya adalah pekerja tidak mahir. Hal ini jelas menggambarkan bahawa ekonomi Malaysia mengalami kemerosotan akibat penyebaran COVID-19 di Malaysia. Pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP di Malaysia, kerajaan melalui Majlis Keselamatan Negara telah memutuskan untuk mengenakan Perintah Kawalan Pergerakan di bawah Atau Pencegahan dan Kawalan Penyakit Berjangkit 1988 akibat peningkatan jumlah kes berjangkit. PKP dilaksanakan sebagai salah satu bentuk tindakan untuk memutuskan rangkaian COVID-19 terutamanya kepada pesakit yang dijangkiti dari kenalan yang tidak dikenali. Obesiti. Menurut WHO, obesiti merupakan satu penyakit kronik yang semakin menular di kalangan masyarakat dunia dan Malaysia. Secara definisinya, obesiti ini adalah merujuk pada satu keadaan yang kompleks di mana seseorang individu itu mempunyai lemak yang berlebihan. Antara punca utama obesiti ialah tabiat makanan yang tidak berkhasiat secara berlebihan dan kurang membuat aktiviti fizikal yang mengeluarkan telur. Mereka yang obesiti ini akan mudah terlidah dengan banyak masalah kesihatan, contohnya sakit jantung, diabetes, kemurungan, hipertensi dan masalah pernafasan. Kedua-dua rajah ini menunjukkan data statistik obesiti bagi lelaki dan perempuan dan ianya jelas menunjukkan berlaku peningkatan obesiti yang berterusan dari tahun 1993 hingga 2019. Gaya hidup moden dan kemudahan teknologi yang wujud sekarang menyebabkan manusia kurang menggunakan tenaga untuk buat sesuatu kerja dan hal ini jelas menyumbang kepada peningkatan obesiti. Menurut tinjauan kesihatan dan mobiliti kebangsaan, berlaku peningkatan yang ketara dalam prevalens berat badan berlebihan dan obesiti di kalangan kanak-kanak yang berumur antara 13 hingga 17 tahun. Malaysia juga kini menduduki tempat kedua tertinggi dalam obesiti kanak-kanak dan remaja di Asia Tenggara. Masalah obesiti di Malaysia juga diserlahkan lagi dengan kenyataan bahawa terdapat kira-kira 50% dalam kalangan rakyat Malaysia yang mempunyai masalah obesiti dan ini kekal sebagai masalah utama kesihatan awam. Untuk mengatasi isu ini, beberapa inisiatif telah dijalankan oleh pihak kerajaan. Yang pertama, Siri Panduan Diet Malaysia dan inisiatif Healthy Eating Responsibility for Women telah dilancarkan oleh Ketua Pengarah Kesihatan untuk mencegah dan mengawal masalah makanan yang berlaku dalam kalangan wanita yang berumur 15 hingga 49 tahun. Seterusnya, program Cara Hidup Anda Terbaik juga dilancarkan oleh KKM dengan kerjasama Kementerian Pendidikan untuk mengatasi peningkatan obesiti dalam kalangan pelajar sekolah. Pilihan tindakan kebangsaan bagi pembakaran Malaysia juga diperkenalkan untuk mengatasi masalah obesiti ini. Selain itu, pihak kerajaan juga perlu mengetatkan peraturan pengiklanan makanan yang berlebihan, memberi inisiatif kepada pengeluaran makanan sihat serta meningkatkan akses kemudahan rekreasi dan peluang sukan. Dan akhir sekali, individu itu sendiri juga perlu konsisten dalam mengamalkan gaya hidup sihat dan mengambil pemakanan secara seimbang.
Angin ahmad ataupun stroke ialah masalah kesihatan yang diakibatkan oleh salur darah tersumbat dan bekalan darah ke sebahagian otak diganggu. Bahagian otak tersebut tidak lagi menerima oksigen yang mencukupi dan oleh itu sel-sel otak akan rosak atau mati dan mengakibatkan bahagian badan yang dikuasai oleh bahagian otak itu tidak berfungsi. Angin ahmad ialah kecederaan saraf yang serius dan gejalanya ialah kehilangan fungsi saraf secara tiba-tiba. Dr. Wan Syami, pakar perubatan, menjelaskan cara-cara mengenal pasti masalah stroke dengan menggunakan singkatan huruf iaitu B fast, B untuk balance, E untuk eye, F untuk facial, A untuk arm, S untuk speech dan T untuk time. Terdapat dua punca stroke iaitu ischemia, plak terkumpul di dalam arteri dan menyekat aliran darah. Ini menyumbangkan kira-kira 85% daripada semua stroke. Plak yang terkumpul akan menyempitkan arteri dan mengeraskannya yang dipanggil arteriosklerosis. Pada peringkat lanjut, plak boleh pecah dan mencetuskan serpihan sel darah yang dipanggil platelet untuk melekat pada bahagian kecederaan dan membentuk bekuan. Darah beku ini kemudiannya boleh menyekat sepenuhnya arteri, menghentikan aliran darah ke bahagian otak dan akan mencetuskan stroke ischemia. Yang kedua, hemoragik. Stroke jenis ini menyumbang 15% daripada kes di mana saluran darah yang lemah pecah dan berdarah ke dalam otak. Tekanan darah yang bocor ke dalam tisu otak memampatkan kawasan sekeliling, memotong bekalan darah dan kemudiannya melemahkan dinding arteri dari semasa ke semasa yang berkemungkinan besar akan menyebabkan saluran darah itu pecah. Terdapat dua kesan yang boleh diakibatkan oleh penyakit stroke. Yang pertama ialah hemiplegia. Ia akan menyebabkan lumpuh pada sinus bertentangan badan. Sebagai contoh, stroke di hemisfera kiri otak akan menyebabkan lumpuh pada bahagian kanan badan. Otot muka, kaki dan lengan sering terjejas. Dan yang kedua adalah afasia yang terbahagi kepada afasia fasih dan afasia tidak berpengaruh. Afasia fasih akan mempengaruhi keupayaan untuk memahami pertuturan dan mengetahui maksud perkataan. Dan kedua, afasia tidak berpengaruh akan memberi kesan kepada penghasilan pertuturan dalam ayat yang mengalir. Dapat beberapa langkah pencegahan stroke iaitu yang pertama, mengamalkan gaya hidup sihat dan aktif. Seseorang perlu mensasarkan sekurang-kurangnya 75 minit seminggu untuk melakukan senaman yang kuat seperti berjoging yang penting untuk mengawal berat badan dan memperbaiki sistem kardiovaskular. Yang kedua, menjaga pemakanan. Seseorang perlu mengamalkan pemakanan seimbang yang kaya khasiat seperti buah-buahan, sayur-sayuran, bijirin dan protein tanpa lemak dan mengekalkan indeks jisim tubuh 18 hingga 25. Yang terakhir, kerap memantau tahap kesihatan. Seseorang perlu mengekalkan tekanan darah, tahap kolesterol dan gula dalam darah pada aras yang optimum iaitu di bawah bacaan 120/80 mmHg. Kesihatan yang seterusnya adalah kesihatan mental. Kesihatan mental merujuk kepada satu keadaan yang sejahtera, iaitu apabila individu mempunyai kesedaran mengenai keupayaan diri, dapat mengendalikan tekanan dengan baik, bekerja secara produktif dan berpotensi untuk menyumbang kepada masyarakat. Kesihatan mental juga dapat menggambarkan tahap kesejahteraan pemikiran dan emosi seseorang individu. Beberapa faktor yang boleh menjejaskan mental seseorang antaranya adalah individu yang mempunyai pengalaman hidup yang buruk sejak kecil lagi. Isu seperti penderaan dalam golongan keluarga mereka sendiri boleh menyebabkan kanak-kanak tersebut mengalami trauma dan akhirnya mengalami masalah kesihatan mental. Seterusnya adalah faktor genetik atau ketidakseimbangan kimia otak. Hal ini sukar untuk dielakkan oleh masyarakat kerana penyakit mental boleh didapati daripada ahli keluarga mereka sendiri. Apabila terdapat kerosakan pada otak manusia, potensi untuk mengalami penyakit mental adalah tinggi. Akhir sekali, faktor kesunyian, hidup terasing dan kurang pendedahan sosial. Kesunyian yang dialami oleh seseorang menyebabkan mereka banyak murung untuk memikirkan masalah dalam kehidupan mereka seperti masalah kewangan. Psikologi di seluruh dunia, cara paling berkesan untuk meningkatkan kesihatan mental pelajar adalah meningkatkan kesedaran mental di dalam kelas masa sesi pengajaran dan pembelajaran. Selain daripada pelajar, semua guru perlu mengetahui terlebih dahulu tentang bagaimana kesihatan mental pelajar dapat mempengaruhi pelajaran mereka. Seterusnya, meluaskan akses kepada perkhidmatan kesihatan mental juga merupakan cara untuk mengelakkan masalah kesihatan mental dalam kalangan pelajar. Tantangan terbesar kepada pelajar untuk mencari bantuan berkaitan dengan masalah kesihatan mental adalah ketakutan terhadap persaingan atau terpinggir. Pelajar adalah pemimpin pada masa depan negara.
Oleh itu, meningkatkan kesihatan mental dan kebajikan mereka harus menjadi keutamaan pada masa sekarang. Menurut Menteri Kesihatan Malaysia, Khairi Jamaluddin, Malaysia perlu menumpukan lebih banyak sumber dan usaha untuk menyediakan rawatan penting untuk keperluan pelajar bagi memberi sokongan kesihatan mental. Bagi isu penjagaan kesihatan pula, yang pertama adalah farmasi komuniti. Farmasi komuniti ditakrifkan sebagai farmasi yang menawarkan perkhidmatan ubat-ubatan serta memberikan kaunseling kepada masyarakat yang mana akan diberikan oleh ahli farmasi yang bertauliah dan berlesen. Dianggarkan pada tahun 2020, terdapat kira-kira 4,267 buah farmasi di Malaysia dengan bilangan rakyat seramai 32.66 juta orang. Farmasi komuniti ini mempunyai pelbagai peranan dalam penubuhannya. Antaranya, peranan utama adalah menyediakan ubat-ubatan. Memandangkan dunia pada hari ini dilanda dengan pelbagai jenis wabak penyakit, orang ramai boleh mendapatkan ubat tanpa perlu menunggu lama di hospital. Selain itu, farmasi komuniti juga berperanan memberikan khidmat kaunseling kepada masyarakat. Khidmat kaunseling ini amat penting bagi mengelakkan sebarang kekeliruan dalam penggunaan ubat-ubatan. Terdapat juga beberapa peranan tambahan seperti menyediakan perkhidmatan ujian aras gula, ujian tekanan darah, ujian aras kolesterol dan mengadakan program atau kempen kesedaran tentang isu berkaitan kesihatan. Farmasi komuniti ini berada di bawah Kementerian Kesihatan Malaysia atau KKM dan merupakan salah satu daripada 6 program yang ada. Ianya ditubuhkan bagi memastikan produk farmaseutical ini berkualiti, bersih dan selamat digunakan. Bagi menguatkuasakan undang-undang berkaitan farmasi ini, kerajaan telah bekerjasama dengan pelbagai pihak seperti Jabatan Imigresen, Polis, Kastam dan pihak berkuasa tempatan. Antara akta dan peraturan yang diperkenalkan ialah Akta Pendaftaran Ahli Farmasi, Akta Dadah Berbahaya, Akta Racun, Akta Jualan Dadah serta Akta Ubat. Saya akan menerangkan berkaitan kekurangan jururawat dan doktor perubatan. Perubatan merupakan satu cabang sains kesihatan yang berkenaan dengan akses rawatan dan pencegahan penyakit. Perkara ini sekaligus melibatkan amalan penjagaan kesihatan yang bertujuan untuk mengekalkan dan mengembalikan kesihatan seseorang. Dengan ini, doktor dan jururawat memainkan peranan penting dalam memastikan kesihatan seseorang individu dalam keadaan baik dan terkawal. Namun begitu, negara Malaysia menghadapi masalah kekurangan jururawat dan doktor perubatan. Menurut Dato' On Hafiz Ghazali iaitu Menteri Besar Johor mendapati terdapat beberapa wad yang membabitkan jumlah katil yang besar tidak dapat digunakan ekoran daripada kekurangan doktor dan jururawat di Hospital Sultan Ismail. Walau bagaimanapun, perkara ini bukan sahaja berlaku di Johor tetapi ia juga berlaku di negeri lain. Punca berlakunya kekurangan jururawat dan doktor di Malaysia adalah disebabkan gaji yang diberikan kepada kaki tangan jururawat dan doktor tidak setimpal dengan beban kerja dan jadual kerja mereka yang tidak fleksibel. Hal ini menyebabkan berlakunya penghijrahan jururawat dan doktor ke Singapura. Mereka berbuat demikian kerana negara Singapura menawarkan insentif gaji yang lebih tinggi berbanding di negara Malaysia. Selain itu, mereka berhadapan dengan masalah seperti keadaan wad yang sesak, tekanan daripada pihak penyelia dan konflik dengan rakan sekerja juga merupakan punca berlakunya kekurangan jururawat dan doktor di negara kita. Seterusnya, ramai pelajar daripada Malaysia berminat untuk bekerja di luar negara kerana gaji yang ditawarkan lebih lumayan berbanding di negara Malaysia. Selain itu, faktor gaji doktor kerajaan juga menjadi punca berlakunya kekurangan kaki tangan dan jururawat di hospital kerajaan. Selain itu, kesukaran untuk mengikuti pengajian perubatan juga punca berlakunya kekurangan jururawat dan doktor di Malaysia. Langkah untuk mengatasi masalah kekurangan jururawat dan doktor di Malaysia iaitu Kementerian Kesihatan mempercepatkan pelantikan graduan perubatan secara kontrak tanpa melalui proses Temudegar Suruhanjaya Perkhidmatan Awam. Selain itu, menawarkan skim ganjaran dan tangga gaji yang lebih menarik untuk doktor dan jururawat. Seterusnya, menambah baik keadaan tempat kerja bertujuan untuk memastikan mereka tidak memilih untuk bekerja di negara luar. Mengadakan program yang bertemakan tekanan di tempat kerja, cabaran kolektif juga langkah yang boleh dilakukan oleh Kementerian Kesihatan bertujuan untuk memberi kesedaran kepada peserta tentang realiti alam pekerjaan dan diharapkan agar teknik yang disampaikan dipraktik oleh para pegawai perubatan kerana mereka merupakan tulang belakang kepada sistem kesihatan di Malaysia. Seterusnya mengenai isu penjagaan kesihatan adalah medical card. Medical card atau kad perubatan adalah kad identifikasi yang dikeluarkan oleh penyedia perkhidmatan kesihatan atau syarikat insurans perubatan kepada individu yang melanggan perkhidmatan perubatan. Kad ini membolehkan pemegangnya mendapat perkhidmatan perubatan tertentu atau membuat tuntutan faedah insurans perubatan. Biasanya, medical card mencatat maklumat peribadi pemegang kad, butiran polisi insurans dan maklumat lain yang berkaitan dengan cakupan perubatan yang disediakan. Rata-rata rakyat Malaysia sering memilih untuk menerima rawatan daripada hospital swasta kerana dianggap lebih unggul dan mempunyai masa menunggu yang lebih singkat. Walaupun rawatan perubatan di hospital kerajaan lazimnya lebih berpatutan.
Namun begitu, ramai yang tidak mampu membayar kos rawatan di hospital swasta berikutan peningkatan tahunan kos perubatan iaitu melebihi 12%. Oleh itu, pada masa kini adalah penting untuk memiliki insurans kesihatan. Di Malaysia, kadar pemilikan insurans hayat pada masa ini adalah kira-kira 41% sahaja. Panduan lengkap sebelum memilih medical card di Malaysia antaranya ialah had tahunan atau had seumur hidup, premium atau sumbangan, deductible atau kota kaful, pembaharuan terjamin atau pembaharuan tidak terjamin, tempoh menunggu atau tempoh matang medical card dan sebagainya. Antara kad perubatan terbaik dan perlindungan kesihatan yang komprehensif di Malaysia yang dicatatkan pada tahun 2023 ialah Manulife Manu Health Elite, AIA A Plus Med Booster I dan Allianz Health Insure. Penglibatan kerajaan mengenai isu medical card ini, RHB Insurans Berhad dan kerajaan melancarkan program perhospitalan dan pembedahan medical card penjawat awam yang ditujukan khusus untuk penjawat awam, badan berkanun dan pihak berkuasa tempatan Malaysia. Projek ini bertujuan untuk menyediakan pilihan berbeza kepada penjawat awam dan keluarga mereka untuk menerima rawatan perubatan pada kos yang mampu dimiliki oleh semua penjawat awam di Malaysia, khususnya di hospital swasta.